Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله العظيم. Yang saya hormati, dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang dihormati, dikasihi ibunda, adik-beradik, sanak saudara, sahabat handai jauh dan dekat, terusnya sidang pendengar yang sudi mendengar, muslimin muslimat yang sudi mendengar mau'izah yang saya cuba sampaikan pada pagi ini, sekadar dengan kemampuan ilmu, kefakiran ilmu yang ada pada saya cuba menyampaikan sekadar yang mampu. Saya mengulangi lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripada aku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Jadi pada pagi ini saya membaca kitab Mustikah Hadis dan juga merujuk kepada Al-Quranul Karim. Hadis yang saya rujuk kepada dengan Al-Quran. Tempat pertama tu Al-Quran, kedua hadis. Saya membaca hadis, kemudian saya juga merujuk hadis itu dengan Quran, bertepatan atau tidak. Jika hadis tidak bertepatan dengan Al-Quran, maka hadis itu perlu dikaji. Dia tidak boleh berlawanan dengan Al-Quran. Al-Quran kitab yang utama. Al-Quran adalah petunjuk, hidayah daripada Allah. Petunjuk untuk manusia, untuk hidayah, petunjuk yang Allah turunkan kepada manusia sebagai hidayah untuk manusia, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu sebagai ikutan kita. Yang kedua hadis. Jadi Al-Quran dengan hadis ini tidak boleh bertentangan. Kalau hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu perlu dikaji, jumpa ahli-ahli hadis, kemudian jangan amalkan jika bersalahan dengan Al-Quran. Jangan amalkan. Dia tak boleh berlawanan dengan Al-Quran Karim. Al-Quran Karim lah kitab induk. Kitab induk yang utama, Al-Quranul Karim. Yang kedua hadis ni sebagai, dia nak menerangkan Al-Quran itu sebagai pentafsir Al-Quran. Jadi jika berlawanan dengan Al-Quran, maka hadis itu perlu dikaji dan jangan kita amalkan. Mana dibimbangi, itu adalah merupakan hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis yang dicipta reka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat, "Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mencipta hadis-hadis yang aku tak kata, falyatabawwa maq'adahu minan nar, sediakanlah dirinya dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu kita nak mengaji ataupun menuntut ilmu, kita kena halusi hadis itu, siapa periwayatnya. Kemudian kita ambil kitab-kitab yang selalu untuk guru duk baca tu, tak apa dah, mereka dah kaji dah. Kemudian dia penting bertepatan dengan Al-Quranul Karim, dengan kehendak Al-Quranul Karim. Tak boleh dalam hadis kata sembahyang, contoh jumpa hadis kata sembahyang hanya pakai niat, innamal a'malu binniyat. Dalam hadis tu dia kata innamal a'malu binniyat, setiap amal itu dengan niat. Kemudian dia hurai dalam hadis tu, tak perlu kita sembahyang ni dengan kita melakukan rukun qiyamnya, dengan berdirinya, rukun dengan kita lakukan rukun qaulinya, fi'linya, qalbinya, tak payah, cukup niat saja. Jika kita baca hadis yang begitu, kita nampak dah dia berlawanan dengan kehendak Al-Quranul Karim. Tinggalkan hadis itu. Itu bukan hadis. Itu merupakan ciptaan manusia. Hadis palsu, menghuraikan dengan tidak mengikut adab Al-Quran, kehendak Al-Quran. Banyak kita lihat hari ini, kadang-kadang ada baca kitab yang tak bertepatan dengan kehendak Al-Quran. Kitab-kitab yang direka-reka mengikut ilmu seseorang itu tanpa berpandu kepada wahyu. Tak boleh. Jika kita baca kitab, buku, karangan seseorang, jika dia tak bertadung lah, jika tak bertepatan dengan kehendak Al-Quran dan hadis, tinggalkan kitab itu. Dia tak boleh. Mesti bertepatan dengan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai peringatan untuk diri saya dan kepada muslimin muslimat sekalian. Baik, pada pagi ini saya hendak membaca hadis yang berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi fahuwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia akan mendapat pahala di sisi Tuhannya, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak ada rasa perasaan takut, dan tidak ada perasaan takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Saya ambil dulu Al-Quran dalam Al-Quran. Kemudian Allah sebut dalam surah Yunus, lillazina ahsanul husna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah wa la yazhaqu wujuhahum qatarun wa la zillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, lillazina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan disediakan baginya pahala yang terbaik, yakni syurga dan tambahan nikmat. Wa ziyadah, Allah tambah lagi. Allah beri balasan yang baik dan Allah tambah. Wa ziyadah, Allah tambah nikmat. Syurga itu dah satu nikmat, Allah tambah lagi. Apa ada tambahan tu? Adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan nikmat untuk penghuni syurga.
Dan wajah mereka tidak ditutup debu hitam, tidak ditutupi dengan debu hitam, warna putih bersih. Dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka tidak dalam keadaan duduk dalam keadaan kehinaan. Manusia di dunia ni hidup kadang-kadang bukan bermacam-macam ragam. Ada tak dipedulikan. Macam ada setengahnya macam kasta pun ada. Yang miskin tidak dipandang, yang miskin tidak dipandang, yang mulia disanjung, yang berpangkat disanjung, yang fakir, yang susah, yang tidak berpelajaran, kadang-kadang diabaikan, tidak dipedulikan. Yang miskin tidak dipedulikan oleh masyarakat, tidak dipandang, kadang-kadang tidak dipandang sebelah mata pun. Di sana di syurga tidak. Mereka semua akan tidak dalam hidup dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka duduk dalam keadaan yang semua semacam menghormati, dalam kegembiraan yang sama, dengan nikmat yang sama. Dunia ni macam-macam. Kalau dalam agama lain ada kasta, dalam agama Islam tak ada kasta. Tapi ada kadang-kadang yang kaya itu disanjung kerana kekayaannya. Yang miskin itu kadang-kadang kita rasa dia macam orang yang tidak ada kepentingan apa-apa dengan kita, kita tidak pedulikan. Dalam syurga tidak ada sifat seperti itu. Mereka semua tidak ada dalam kehinaan yang seperti itu. Semua manusia sama. Allah beri nikmat yang sama. Ini syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka kekal di dalamnya. Itu surah Yunus. Kemudian dalam surah Al-Kahfi Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya mereka yang beramal, sesungguhnya mereka yang beriman. Innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka yang beriman, wa 'amilus salihat, dan beramal saleh, kami tidak akan mensia-siakan pahala orang yang melakukan amal baik itu. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Orang yang melakukan amal soleh, Allah kata Allah tidak akan mensia-siakan pahala yang ia lakukan semasa kehidupan dunia ini. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawm idh tala 'alaina rajulun shadidun bayad as-siyab shadidus sawadi asy-sya'r la yura 'alaihi asar as-safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala sallallahu alaihi wasallam, an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala thumma intalaqa falabistu maliya. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من الساعة؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Satu hadis yang sederhana lah, panjang dah. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya pada satu hari, dalam masa kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul pada kami seorang lelaki. Sayyidina Umar mengatakan bahawa ketika kami duduk dengan Rasulullah, dan mereka sering duduk Rasulullah dalam halaqah, sama ada dalam masjid-masjid selepas sembahyang, mereka mendengar tazkirah, mau'izah, pesanan-pesanan Rasulullah SAW, beritahu kepada mereka mengenai iman, mengenai Islam, dan juga mengenai apa-apa sajalah yang berkaitan dengan keduniaan pun sama. Dalam peperangan, masjid ni di zaman Rasulullah bukan saja digunakan untuk sembahyang, untuk kuliah. Strategi peperangan pun dibincang dalam masjid. Nak berperang dengan musuh Islam yang nak mengganggu Islam, mereka bincang dalam masjid. Bab ekonomi, nak bincang dalam masalah ekonomi umat Islam, macam mana nak mempertingkatkan ekonomi umat Islam, juga mereka bincang dalam masjid. Mereka masjid ni mereka juga sebagai satu pusat, bukan hanya untuk buat ibadah sembahyang saja. Kita tak apalah, zaman sekarang kita ada pejabat. Zaman Rasulullah, masjid itu digunakan semaksimal mungkin. Segala apa aktiviti dibincangkan dalam masjid. Sama ada bab kenegaraan, sama ada bab peperangan, bab agama, berkaitan dengan pengisian agama, bab perniagaan, nak bincang bab perniagaan, macam mana nak meningkatkan ekonomi, semua bincang dalam masjid. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mana mereka duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul kepada kami, kata Umar, seorang lelaki. Iz tala alaina rajulun shadidu bayadhis thiyab. Lelaki itu putih melepak pakaiannya. Shadidu sawadi sya'r. Rambutnya putih melepak pakaiannya, hitam legam rambutnya. Rambutnya hitam. Hitam mana kehitaman. Rambut hitam ni mana segak lah. Kan? Rambut hitam ni, kita ni yang tua-tua ni dia nak beruban lah. Ni rambut hitam. Pakaiannya putih melepak. Tidak kelihatan padanya tanda-tanda perjalanan sebagai seorang pengembara. La yura alaihi athar safar. Kalau dia pengembara, dia mai dari jauh, tentu nampak dari pakaiannya itu debu-debu. Sebab padang pasir, nampak debu-debu ada melekat di pakaiannya. Sebab padang pasir ni kadang-kadang ditiup oleh angin, debu itu sampai pada pakaian. Ini pakaiannya putih melepak. Tak nampak dia daripada
dan kami pun tak pernah kenal, kami yang ada ni tak pernah kenal dia. Kalau dia orang Madinah, kita kenal. Sebab mungkin kita pernah jumpa dia di mana-mana, antara kawan-kawan kita semua ni, sahabat-sahabat ni semua pernah jumpa dia di mana-mana. Ni seorang pun Allah tak kenal ya Rasulullah. Penduduk Mekah pun bukan. Kita pernah duduk di Mekah, tak pernah jumpa orang ni. Sahabat-sahabat heran. Datang tiba-tiba muncul saja seorang lelaki. Yang hitam legam rambutnya, tidak kelihatan pada tanda-tanda perjalanan sebagai seorang pengembara. Tak tampak dia seorang itu orang datang dari jauh. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Kami tak kenal mereka ini. Demikianlah halnya sehinggalah ia duduk menghadap Nabi SAW. Kemudian dia mamai itu dia duduk depan Nabi SAW. Mamai itu terus duduk depan Nabi itu. Sahabat-sahabat pun tak duduk depan Nabi, duduk jauh sikit daripada Nabi. Macam halaqah lah, buat bulatan itu contoh. Nabi duduk di tengah-tengah kan? Ini dia memang terus duduk depan Nabi SAW. Hatta jalasa ila Nabi SAW fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sehingga lalu menemukan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah SAW sambil meletakkan kedua tapak tangannya atas kedua paha serta berkata. Lelaki tadi masuk datang jumpa Rasulullah, duduk di depan Rasulullah, bertemu lutut dengan Rasulullah, bersila tu, bertemu lutut, dan dia meletakkan tangan dia di atas paha Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat terkejut, siapa ini? Datang dalam keadaan yang tak pernah kami jumpa. Baju yang putih melepak, rambut yang hitam lebat. Ya Muhammad. Dia duduk depan Muhammad tu. Lelaki tadi terus dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Berilah tahu kepada aku tentang Islam. Apa itu Islam? Akhbirni 'anil Islam. Ma huwa al-Islam? Apa itu Islam? Ditanya, duduk, dia tanya Rasulullah pula. Bukan Rasulullah tanya dia. Dia yang bertanya Rasulullah. Laki tadi yang bertanya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW faqal, al-Islam ialah engkau melafazkan kalimah syahadah, yakni meyakini serta menerangkan kebenarannya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan engkau mendirikan sembahyang, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, engkau mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa dalam bulan Ramadan, wa tuhajjal baita an istata'ta ilaihi sabila, dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu sampai ke sana. Mendengarkan demikian penerangan Rasulullah SAW, selepas Rasulullah mengatakan demikian, lelaki tadi mengatakan, sadaqta, benar. Dia kata begitu je, sadaqta, benar. Sahabat-sahabat duk heran ni, siapa lelaki ni? Nabi jawab itu, dia tiba-tiba dia kata, benar, sadaqta. Qala, kami pun terkejut, heran. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun heran. Dia bertanya dan dia juga yang mengesahkan benarnya. Kemudian dia bertanya lagi. Fa akhbirni 'anil iman.
lelaki yang datang tadi bertanya lagi, fa akhbirni 'anil iman. Beritahu aku tentang iman. Lalu Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi. Nabi kata, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya serta hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang ditentukan oleh Allah, baik dan buruknya. Mendengarkan demikian itu, ia berkata, sadaqta, benarlah apa yang kau katakan itu. Selepas Nabi jawab gitu, dia kata, sadaqta, betul. Betul, benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Dia bertanya lagi soalan kepada Nabi. Fa akhbirni 'anil ihsan. Terangkan kepadaku apa itu ihsan. Nabi SAW menerangkan, menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Nabi jawab, ihsan itu ialah engkau mengerjakan ibadat kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, yakni memerhatikan keadaanmu seolah engkau melihatnya, seolah Allah itu melihat keadaan kamu itu semayang itu, buat ibadat itu. Ihsan itu ialah engkau mengerjakan ibadat kepada Allah seolah engkau melihatnya. Apapun ibadat yang kita buat, segala bentuk kerja ibadat, tak kira lah semayang ke, kita puasa ke, kita buat kerja itu melihatkan seolah-olahnya Allah melihat kita, memerhati keadaanmu. Kiranya engkau tidak dapat melakukan demikian, ingatlah bahawa Allah Ta'ala tetap melihat, memerhatikan keadaanmu. Seolah mana dia? Engkau mengerjakan ibadat kepada Allah seolah engkau melihatnya, yakni Allah memerhatikan keadaanmu. Kiranya engkau tidak dapat melakukan demikian, maka ingatlah bahawa Allah Ta'ala tetap melihat, memerhatikan keadaanmu. Kemudian orang itu bertanya lagi, selain itu, maka berilah tahu padaku tentang masa berlakunya hari kiamat. Tiga tadi Nabi jawab betul ya, jawab lancak elok. Kemudian dia tanya yang keempat, fa akhbirni 'anis sa'ah. Ingatlah, beritahulah kepada aku bilakah berlakunya hari kiamat. Dia tanya Nabi, lelaki tadi tanya Nabi, beritahu aku bila berlakunya kiamat. Nabi SAW menjawab, orang yang ditanya mengenainya hal itu bukanlah seorang yang lebih mengetahui dari yang bertanya. Malmas ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Pandai jawapan Nabi. Makna dia orang yang ditanya ni mengenai hal ini, aku yang ditanya ni bukanlah seorang yang lebih mengetahui dari yang bertanya. Makna orang yang bertanya, lelaki yang bertanya tu lebih tahu daripada aku yang ditanya. Maknanya Nabi kita, dia tak dapat nak jawab. Nabi tak tahu nak jawab. Tak ada jawapan. Orang yang bertanya tu lah lebih tahu jawapan dia. Maknanya aku tak ada ilmu bab tu. Nabi jawab begitu. Soalan begitu. Fa akhbirni an amaratiha. Baiklah. Dah kamu tidak ada jawapan, dah tak tahu masa berlaku kiamat. Terangkan kepadaku apakah alamat-alamat kiamat itu, tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Alamat masa kiamat itu tak tahu, kamu tak tahu. Terangkan tanda-tanda kiamat. Maknanya kiamat ni Nabi pun tak tahu. Tak tahu. Kalau tahu, maknanya orang yang bertanya tu lebih tahu daripada Nabi lagi. Makna yang datang tu alim. Yang datang bertanya tu bukan sebarang, alim. Dia alim dan Nabi lagi. Mana kalau Nabi
Mana kalau Nabi tak tahu, aku yang ni tak tahu, engkau yang lebih tahu. Salah gitu. Orang yang bertanya tu lebih tahu daripada aku yang ditanya. Nabi jawab dengan bahasa yang indah. Kita boleh guna ayat ni kadang-kadang bila orang tanya kita. Kau bertanya kepada aku sedangkan kau lebih tahu daripada aku lagi. Kita tak tahu. Benda tu kita tak tahu kalau kau lebih tahu daripada aku lagi. Padahal dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Yang bertanya ni pun tak tahu. Nak menjawab macam mana yang ditanya ni lagilah tak tahu. Itu seolah macam tu. Bahasa digunakan ini bahasalah. Keindahan bahasa diguna. Qala sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antara tanda-tanda kiamat itu, kedatangan hari kiamat itu, perempuan yang melahirkan anak yang menjadi tuannya. Nabi jawab kat lelaki tadi. Lelaki tadi tanya tentang tanda-tanda berlaku kiamat, Nabi jawab. Kiamat Nabi tak boleh jawab. Masa kiamat Nabi tak boleh jawab. Tak ada jawapan bila berlaku kiamat. Tapi tanda-tanda itu Nabi beritahu pada lelaki tadi. Dan engkau akan melihat orang penduduk desa yang berkaki ayam. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a syai. Engkau akan melihat orang-orang yang asalnya penduduk desa, penduduk yang jauh pedalaman. Kalau dulu Arab tu kita Arab Badawi, jauh, berkaki ayam lagi, kadang-kadang berjalan di debu-debu tu, buat kemah-kemah kecil-kecil saja, orang Arab Badawi. Engkau akan melihat penduduk desa yang berkaki ayam, yang tidak berpakaian sempurna, pakaian pun mereka tidak sempurna. Pakaian kita kata compang-camping. Yang miskin menderita. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyita wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Orang yang seperti itu akhirnya, yang kadang-kadang mereka itu menjadi pengembala kambing, mereka itu menjadi, dan pakaian tidak sempurna dan miskin, menjadi pengembala kambing, akhirnya bermegah-megah. Di akhir zaman nanti bermegah-megah dan berlawan-lawan antara satu dengan yang lain dalam perkara membina bangunan-bangunan yang tinggi. Ini Nabi beritahu 1443 tahun lebih dah hadis ni. Pada zaman itu tak ada lagi benda-benda, tak terbayang bangunan tinggi apa semua, tak ada lagi, tak ada. Sahabat pun tak terbayang lagi. Zaman tu mana ada kemudahan nak fikir tentang pembangunan, nak buat bangunan tinggi-tinggi. Pada masa itu sahabat berfikir hanya untuk nak membawa ajaran Islam, dan membawa Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia ini bukan tujuan dia nak mengajar manusia membina bangunan. Sebab manusia boleh buat sendiri, boleh fikir sendiri, Allah bagi akal. Cari ilmu itu sendiri. Datang dengan ilham yang Allah bagi. Ilmu ni semua daripada Allah. Dengan ilmu dia dapat berfikir, dengan ilham yang Allah fikir, boleh belajar. Tapi bab agama mesti merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi datang, dia bukan nak mengajak bawa projek. Nabi datang ke dunia ni bukan nak mengajar sahabat-sahabat manusia buat projek. Tak, projek ni semua boleh buat. Manusia semua boleh buat. Sebab tu Nabi ada dakwah daripada musuh Islam, orang yang bukan Islam. Nabi datang ni dia ajak apa pada kamu, tak ada apa nama mengajak tentang cara nak buat bangunan, cara nak buat bangunan yang tinggi, nak buat pembangunan apa macam-macam lah, kemudahan hidup ni, yang itu manusia boleh fikir sendiri, boleh buat sendiri.
Nabi datang untuk nak mengajak manusia ke arah nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak akan kenal Allah kalau tidak ada Nabi. Tak kenal Allah. Sebab itu Nabi diutuskan untuk risalah Islam. Bab projek ni, bab pembangunan ni, manusia sendiri boleh fikirkan. Akal Allah bagi. Bab projek ni bukan saja manusia, haiwan pun tahu bab projek. Yang tak mengaji sekolah tu, dia tahu juga bab lorong jalan-jalan nak lalu pergi ke tempat tinggal dia. Dia tahu juga bab rumah, burung-burung. Kita lihat burung-burung kadang duduk di pelepah tu. Burung cak raya ke. Kadang-kadang buat di pelepah kelapa. Di pokok-pokok. Dia buat sarang, macam mana sarang dia duduk bercendui. Tu projek dia lah tu. Siapa ajar dia? Dia sekolah di mana? Allah bagi dengan sifat. Allah bagi sifat dengan tabiat dia, tabi'i dia. Allah bagi sifat semua dah jadi kat dia. Ilmu tu Allah bagi kat dia. Dia mampu buat. Dia anyam muka bini elok. Sarang burung tu. Jadi ndui pula. Macam-macam bentuk sarang. Dalam hutan, kita lihat lorong-lorong. Tempat binatang lalu. Itu projek mereka lah tu. Lebuh raya mereka. Sebab itu tak payah fikir. Nabi tak payah suruh. Tak ajak benda tu pada kita. Dia suruh Nabi ajak Islam dan iman dan ihsan. Kemudian summan talaqa, Umar berkata lagi, kemudian orang itu pula pergi. Lepas dia cakap begitu, orang tu pun pergi. Summan talaqa falabistu maliyah. Dan orang itu pun bangun pergi. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, atadri man sa'il? Wahai Umar, kamu nak tahukah siapa orang yang bertanya itu? Nabi tanya, wahai Umar dan sahabat-sahabat sekalian, kamu nak tahukah siapa yang datang tadi itu? Aku menjawab, Umar menjawab, ini adab sahabat dengan Nabi. Allah dan Rasulnya jugalah yang tahu. Adab kita dengan tu, adab sahabat dengan Nabi. Adab kita dengan ulama' pun adalah dengan tok guru. Tak boleh kita cakap sembarang-barang. Tak boleh kita melawak macam kawan-kawan biasa. Umar kata, Allah dan Rasulnya lah yang tahu, yang jua tahu siapa dia. Dia tak kata, siapa tu ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Siapa yang mai tu? Tak. Dia jawab, Allah wa rasuluhu. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya jugalah yang tahu siapa yang datang tadi. Maka pada saat itu Rasulullah SAW pun menerangkan bahawa haza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Orang yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ia datang untuk mengajar kamu akan agama kamu. Yang datang tadi adalah Jibril alaihissalam, ya Umar. Wahai sahabat-sahabatku sekalian. Yang datang tadi Jibril nak mengajar kamu agama kamu. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang tu tempat masa kita ni duduk ramai di sini. Dia datang, dia bertanya, aku menjawab. Dia nak mengajar kita, mengajar kamu. Mengajar kamu ni makna dia nak menerangkan supaya Nabi terangkan benda itu, sahabat-sahabat mendengar. Jadi sahabat-sahabat dapat ilmu. Tu ilmu lah tu. Apa itu Islam? Mengucap 2 kalimah syahadat. Ini hadis. Hadis ni mana 2 kalimah syahadat. Islam itu, rukun Islam yang 5 itu.
Yang kita kata rukun Islam ada 5. Betul lah. 5. Tak ada 6, tak ada 7. Sebab Nabi cakap kepada Jibril, 5 itu, Jibril mengatakan, sadaqta, betul. 5. Jibril datang tu bukan dengan datang sengaja datang. Dia datang dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tengok zaman kedatangan malaikat Jibril. Jibril datang kepada Nabi Muhammad ni banyak, selalu datang, selalu. Pernah Jibril tak datang seminggu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sedih. Nabi sedih, kenapa lah malaikat Jibril tak datang ni, tak turun pada aku ni. Dia marah, apalah pada aku, apalah silapku pada Jibril. Sampai begitu sekali Nabi Muhammad dengan Jibril ni. Dalam bulan Ramadan bertadarus Nabi Muhammad dan Jibril bertadarus Al-Quran. Jibril mendengar Muhammad SAW dan mereka bertadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan. Malaikat Jibril dan Muhammad SAW bertadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan. Itulah rapatnya malaikat Jibril dengan Muhammad SAW. Sebab itulah ketika mana Nabi Muhammad SAW nak diwafatkan, yang selalunya bila nak diwafatkan seseorang itu, yang datang adalah malaikat maut, malaikat Israel, yang ditugaskan mencabut nyawa. Malaikat lain tak datang. Yang datang hanya malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT dengan tugas masing-masing, malaikat Israel. Ketika Israel datang nak mencabut nyawa Rasulullah SAW, Jibril datang sama. Jibril ikut sama. Maknanya apa? Maknanya dia rapat dengan Nabi SAW. Sehingga ketika mana malaikat Israel yang mencabut nyawa itu nak mengambil nyawa Rasulullah, Jibril berpaling muka dia ke arah lain. Jibril berpaling muka dia ke arah lain. Tak pandang Muhammad. Sehingga Muhammad mengatakan, ya Jibril, kenapa kau tak memerhatikan aku? Kau tak suka pada aku kah? Kau marah pada aku kah? Kau tak senang pada aku kah? Padahal Jibril memalingkan muka ketika mana malaikat Israel nak mengambil nyawa Rasulullah. Dia tak tergamak melihat Rasulullah SAW nak dicabut nyawa, nanti dia tak sanggup tengok, dia kesian. Seolah begitu. Dia tak tergamak tengok. Dia tak sampai hati, bukan tak tergamak. Dia tak sampai hati tengok. Saat Nabi SAW itu habis umur. Sebab mereka ini selalu berjumpa setiap dah 23 tahun menurunkan wahyu. Boleh datang dalam keadaan tak tentu masa jumpa Nabi, hingga menjadi rapat. Jadi apabila dah nak ambil nyawa ni, dia tengok Muhammad nak dia ambil nyawa, kita kan tahu kan bila orang tu nak habis nyawa, macam mana keadaan seseorang itu dalam keadaan yang sakratul maut itu. Jadi tak sampai hati malaikat Jibril nak tengok Nabi akhiri hayatnya. Dia sedih. Dia sedih. Kalau sahabat Nabi yang dia sayang ni nak meninggalkan dunia dan nak akhirkan kehidupan dia, dan masa nak mencabut tu kita tahu mencabut nyawanya saat yang macam-macam keadaan. Tak sama orang. Sakitnya Allah Akbar. Ikut amalan seorang.
Kalau orang tua dulu dia kata apa lah di kampung masa saya kecil. Macam ada orang buat tikar tu, dia mengkuang tu. Kita sonsangkan dia. Duri itu kita buat cara sonsang. Duri macam seolah-olah kita raut tu tangan kita tu secara sonsang. Macam mana duri tu? Sakit tak sakit? Sakit. Duri mengkuang tu memang sakit kalau kena. Tapi kalau kita lurut dia cara ikut ke bawah tu, tak apa. Macam orang buat tikar tu, tak apa. Tapi kita buat cara sonsang, dari bawah naik ke atas, kita lawan duri tu, sakit. Macam tu lah. Nyawa. Padahal malaikat yang mencabut nyawa ni, malaikat Israel ni pun ambil dengan selembut-lembut. Dengan selembut-lembutnya mengambil nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selembut-lembut. Ambil dengan elok. Yang paling lembut sekali lah. Kita kata tak ada lah yang lebih daripada tu. Yang Nabi memang malaikat Israel nyawa manusia ni, ada yang malaikat Israel ambil dalam cara yang kasar, yang kerap macam-macam bentuk. Kadang-kadang malaikat biarkan nyawa tu sampai ke halqum, sampai bunyi tu bunyi gharrah, bunyi di kengkong ni, nyawa tak nak keluar lah tu. Tapi dia biarkan situ. Gharrah kat orang panggil tu. Sampai ke situ halqum ni. Nabi Muhammad ni malaikat ambil dalam keadaan yang lembut. Orang kata tak sakit apa. Tu pun malaikat Jibril tak boleh lihat Nabi SAW. Nabi kata, wahai Jibril, lihatlah aku, pandanglah aku. Akhirnya nyawa Nabi SAW pun yang mulia itu diambil nyawa dengan penuh kelembutan, dengan penuh mudah lah saya kata. Kelembutan yang mana? Dengan penuh ringan, mudah, tak sakit apa. Itu pun dikatakan tak sakit pun Nabi kata dalam satu hadis, pada sahabat-sahabat melihat yang ada tu, sahabat-sahabat melihat tangan Nabi, dia letakkan di dalam bejana air tu, ada bejana, ada air, Nabi letak tangan dia di dalam bejana air tu, tangan Nabi tu bergerak. Ada bejana tepi Nabi tu, sahabat-sahabat melihat tangan Nabi tu bergerak. Makna dia bergerak tu, makna dia nyawa nak keluar tu, tangan dia tu bergerak. Makna dia akan juga rasa. Yang paling ringan pun ada juga bila nyawa tu, bukan kata sakit nak. Makna dia ada juga rasa nyawa tu nak keluar, ada juga tindak balas pada diri. Nabi tak sakit lah. Kalau manusia yang biasa, Allahu Akbar. Nabi sendiri pun tangan dia bergerak juga dalam bejana ayat tu. Banyak kita lah kan, ada tindak balas. Allahu Akbar. Ini Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, rukun iman. Dengan 6. Betul dah tu. Yang kita amal tu 6 tu betul dah. Sebab Nabi bercakap depan Jibril, Jibril kata sadaqta, betul. Ihsan. Sifat ihsan. Sifat ihsan ni kita mengerjakan sesuatu seolah-olah engkau melihat, memerhatikan keadaanmu. Seolah-olah lakukan amal ibadat taat kepada Allah Ta'ala dengan keadaan seolah engkau nampak, ia melihat. Seolah kita nampak Allah tu melihat kita. Kita memang tak nampak Allah kan. Mana boleh kita nampak Allah. Tapi seolah-olahnya kita nampak macam Allah melihat kita.
Perasaan kita seolah kita nampak Allah tu sedang memerhati aku. Jangan kita bayang rupa Allah, tak boleh lah. Seolah-olah. Itu tingkatan iman. Itu tingkatan iman. Seolah Allah melihat aku ni. Jadi dia buat dengan elok. Hari ni kita tengok CCTV kan. Kita berjalan mana kita takut nak buat sesuatu perkara yang tak elok di tempat-tempat. Kita pergi tempat tu. Nak pegang apa pun tak berani kadang-kadang. Takut. Sebab ada CCTV dipasang. Allah lebih lagi. Seolah-olah Allah melihat. Ingat begitu. Itu dia kata ihsan. Dan kalau kamu tak sampai taraf tu, ingatlah. Kalau kamu tak dapat melihat Allah, dan memang kamu tak akan dapat melihat Allah. Tapi perasaan kamu itu seolah dapat melihat Allah. Melihat Allah. Perasaan kamu itu. Allah memerhatikan kamu. Dan jika kamu tak sampai kepada itu, ingatlah Allah itu melihatmu. Itu sifat ihsan. Sifat ihsan, buat ibadat seolah-olah kita melihat Allah. Kita buat ibadat ni seolah kita melihat Allah, dan jika kita tak sampai taraf tu, ingatlah Allah tu melihat kamu. Ingat, kita tak boleh melihat Allah tu kita nampak. Saya ulang lagi takut silap faham. Buat ibadat, kita kata aku dapat lihat Allah. Tak. Seolah-olahnya kita melihat Allah. Duk tengok kita. Duk melihat Allah. Itu iman lah. Itu iman dalam hati. Dan jika kita tak sampai taraf tu, ingatlah Allah itu melihat kita. Itu memanglah. Itu mudah. Allah melihat kita. Itu pun mudah pun kadang-kadang main-main juga dalam ibadat. Bukan saja ibadat, dalam perbuatan lain pun Allah melihat kita, kita mencuri juga. Kalau kita sampai satu peringkat Allah melihat kita, Allah Akbar. Lagi kita takut. Memang Allah melihat kita dalam setiap perbuatan. Kita melihat Allah. Kita lihat satu perkara yang indah-indah di dunia ini. Awan contoh ke, apa perkara yang indah-indah di dunia ini, alam ini. Seolah kita melihat Allah, kebesaran Allah. Hebatnya Engkau ya Allah. Kita berkata kepada diri kita, Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita puji Allah. Bukan kita melihat Allah, kita melihat keindahan yang Allah ciptakan itu. Tapi di situ terdapat bayangan bahawa itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kehebatan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya. Dalam ibadat tadi kita seolah-olah Allah, kita melihat Allah dengan kebesarannya. Kita melihat Allah dengan kebesarannya. Lalu kita buat ibadat pun dengan khusyuk. Dan kita pun dalam tempat lain pun kita buat, bila nak melakukan kejahatan, kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Baik. Kemudian Nabi tanya, sahabat-sahabat bertanya tentang alamat-alamat, tanda-tanda kiamat. Nabi dia tanya tentang kiamat, Nabi tak dapat jawab, dan memang siapa pun tidak dapat jawab. Kiamat ni hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril yang datang ni, malaikat Jibril pun dia tak tahu bila kiamat. Kata Nabi kata, kalau saya tahu, orang yang bertanya itu lebih tahu. Siapa pun tak tahu. Kalau akhir zaman ini ada manusia yang tahu kata bila tarikh kiamat, pembohong. Kalau dia tahu kata hari apa, tahun apa berlaku kiamat, itu pembohong. Pembohong besar. Nabi sendiri pun tidak tahu. Malaikat sendiri pun tidak tahu. Sedangkan mereka itu dekat dengan Tuhan. Malaikat Jibril, utusan Tuhan. Nabi Muhammad, kekasih Tuhan. Tidak tahu kiamat bila berlaku. Bila datang akhir zaman ni, jika ada manusia mendakwa, tahun ini akan berlaku kiamat, tahun ini akan berlaku kiamat, pembohong. Tapi kalau dia menceritakan tanda-tanda, boleh. Itu benar. Itu pun tanda-tanda yang telah diberitahu oleh Nabi SAW dalam hadis.
Tidak ada makna dia yang lebih-lebih, melampau-lampau sangat. Yang tak ada kait hadis tak sebut, kita tambah-tambah. Tak berlaku kiamat begini. Nabi tak sebut pun, dia sendiri tambah. Itu pun hati-hati. Sekarang ni banyak orang ada sebut nak berlaku akhir zaman ni macam-macam keadaan, berkata kiamat nak berlaku. Kiamat nak berlaku. Tanda kiamat ni lama dah ada. Siapa pun tak tahu. Tapi tanda tu dah lama dah ada. Kiamat tidak siapa pun tahu berlaku kiamat. Tetapi tanda tu dah ada. Tanda yang awal sekali ialah lahir Nabi Muhammad SAW. Itu pun tanda kiamat dah. Lahir Nabi Muhammad SAW ke dunia ini pun dah tanda kiamat dah. Tanda akhir, tanda-tanda kecil kiamat. Kenapa dia katakan begitu? Kerana selepas Nabi Muhammad SAW ini tidak ada lagi Nabi. Selepas Nabi Muhammad SAW ini hanyalah kiamat. Tidak ada Nabi lagi. Kalau zaman Nabi Musa, zaman Nabi dulu lah, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi sebelum itu, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Mereka tidak akan berlaku kiamat lagi. Pada mereka, zaman mereka tidak akan berlaku kiamat. Tak akan berlaku kiamat pada mereka. Zaman mereka tidak akan berlaku kiamat. Tak disebutkan kiamat berlaku pada zaman mereka. Kiamat ini berlaku akhir zaman. Akhir zaman ni Nabi yang akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua Nabi-Nabi tahu bahawa Nabi Muhammad ialah Nabi akhir zaman. Semua Nabi tahu. Dalam kitab-kitab pun ada diberitahu bahawa akhir zaman akan datang Nabi yang bernama Muhammad. Dalam kitab-kitab pun tahu. Nabi-Nabi pun tahu bahawa akhir zaman ini akan dibawa oleh seorang Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, semua ada sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang dalam kitab Injil ditutup. Dikatakan wallahu alam. Ada dikatakan bahawa bila sebut tentang Muhammad tu dia tutup. Dia tak baca. Ini yang itulah padri-padri yang zaman dululah. Mereka tak mau kepada ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW ini. Mereka masih juga nak memuji Nabi Isa AS. Ini ajaran-ajaran yang kita kata jangan kita ikutlah. Kemudian tanda-tanda dia, Nabi kata, engkau akan dapati hamba perempuan yang melahirkan anak menjadi tuannya. Ibu melahirkan anak dan anak itu menjadikan ibu itu sebagai tuan dia. Ada. Bila Nabi sebut ni ada. Dia memperhambakan ibu dia. Dia menjadikan ibu dia itu seperti orang gaji. Dahlah ibu dia melahirkan dia. Kemudian bila dia dah besar, dia menjadikan ibu itu seperti orang gaji dia pula. Masya Allah. Ini tanda-tanda kecil kiamat dah berlaku. Kadang-kadang memarahi ibu dia. Kadang-kadang bila ibu dia, memanglah kadang-kadang kita meletakkan anak kan, mak mengasuh ni. Kita nak kerja bagi mak yang mengasuh sebab mak kata mai kat aku lah, aku nak mengasuh. Itu tak apa. Itu kan kita mengamalkan ibu. Ini dah mak jaga anak, ada anak saya nak pergi kerja ni. Mak tu dah tak larat. Tapi dia suruh mak dia juga, mak jaga anak, saya nak pergi kerja ni. Mak tu pun sayang dekat anak, cucu sayang memang. Tapi dia pun tak larat dah, uzur. Tapi suruhan tu dia suruh buat juga. Seolah macam suruh. Buat. Mak cucu jaga. Dalam keadaan ibu letih, ibu tak larat. Cukup bulan bagi. Ni duit ni mak. Mak dia jaga ni. Ni duit mak saya bagi kat mak lah duit. Itu seperti buat orang gaji. Padahal duit kita bagi itu bukan kerana dia jaga anak kita. Itu tanggungjawab kita sebagai anak pada mak.
Dia tak jaga anak kita pun kita bagi duit. Bukan sebab kerana dia jaga anak kita, kita bagi duit ke mak kita. So, itu seolah-olah macam orang gaji. Bila hari cuti, tak bagi. Sebab dia jaga anak dia sendiri. Dia kata bulan ni tak ada lah duit mana sebab tak menjaga anak saya. Itulah dikatakan. Zaman sekarang ada. Dia buat seperti ibu dia seperti hamba. Kadang kau akan melihat orang-orang penduduk desa berkaki ayam, tidak berpakaian sempurna, miskin, benggala kambing, bermegah melawan antara satu sama lain dalam perkara membina bangunan. Ya, Toto lalu Fimbundian membina bangunan yang tinggi. Kita lihat sekarang di Dubai apa semua tu. Dulu tu bangsa-bangsa itu dikatakan sejarah mereka tu miskin. Hidup melarat. Yang kita katakan susah tu. Tapi akhirnya hari ini kita lihat mereka tu menjadi negara yang kaya, Dubai. Kita lihat bangunan-bangunan yang tinggi. Dan berlumba-lumba pula tu nak membina bangunan yang tinggi. Kita lihat bangunan-bangunan, ada negara yang tinggi, dia pun nak buat lagi bagi tinggi pada kawan yang lain. Asal penduduk desa, kita kata macam Badawi lah, penduduk desa ya, yang berkaki ayam, dulu belah kambing ya, keturunan asal mereka. Tapi akhirnya sekarang, apa yang Allah sebut itu berlaku. Sebelah UAE, sebagainya. Belum. Allah beri kekayaan yang asal mereka itu susah. Benarlah kata Nabi. Nabi sebut di 1443 tahun. Kita lihat akhir ni. Ini dikatakan Nabi ni, dia bercakap benda yang ke depan 1000 tahun lagi dia boleh bercakap lah. Apa akan berlaku. Ini dikatakan Nabi. Dan Nabi pun dia dapat daripada Allah. Ini dikatakan kebenaran Islam. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Sebab itu bila Nabi bercerita tentang syurga, tentang neraka, tentang azab dalam kubur, kita kena percaya. Sebab Nabi cakap. Bab dunia ni pun berlaku di dunia ini pun, Nabi cakap 1400 tahun dulu pun berlaku. Anak menjadikan ibunya sebagai hamba berlaku. Itu bab dunia. Perempuan lebih banyak daripada lelaki akhir zaman ini. Berlaku. Apatah lagi bila Nabi sebut tentang akhirat, tentang syurga, tentang azab kubur, tak berlaku. Sedangkan hal lain dunia ni semua kita nampak tanda-tanda itu. Dan dalam yang syurga neraka ini bukan saja Nabi sebut, Quran pun sebut. Quran sendiri pun ada sebut, hadis pun ada sebut. Kalau tak percaya lagi, tak tahulah. Semak baliklah iman dan Islam kita. Kalau tak beriman kepada Allah dan Rasul, tak beriman kepada Quran dan Sunnah. Umar berkata, orang itu pergilah, maka tinggallah aku beberapa hari memikir hal mereka nak mengetahui siapa dia. Banyak hari mana dia. Tinggallah aku beberapa hari. Bukan terus gitu, orang itu pergi maka tinggallah aku beberapa hari memikir hal nak mengetahui siapa dia. Dia tak tanya hari itu juga, dia tanya hari lain. Adab adab. Bukan makna dia bila lelaki tu pergi terus dia bertanya adab. Dia balik fikir dulu siapalah. Dia tak tanya adab dengan Nabi. Dia tak tanya masa tu juga. Tak kalut. Tapi mereka fikir siapa dia. Akhirnya mereka bertanya pada hari yang lain. Dan Nabi menjawab. Itulah Jibril alaihi salam nak mengajar kamu tentang agama kamu. Muslimin, muslimat yang rahmati Allah sekalian. Hadis ini nak beritahu kita tentang jagalah Islam. Ni asas ni. Jibril datang ni membawa kita 3 ilmu asas yang wajib ada dalam diri kita. Pertama, Islam, rukun Islam. Terkandunglah rukun Islam itu 5 perkara itu kita wajib. Wajib. Itu rukun Islam. Yang kedua, rukun iman. Kita iman, wajib beriman.
Jandang perkara tu. Kemudian ihsan. Ihsan ni dia sifat hati. Ikhlas. Ikhlas. Kalau kita kata macam ilmu ni, kita ilmu tasawuf. Bab kaitan dengan hati. Islam, fiqh, tauhid, tasawuf. Bab hati. Jaga hati kita. Kita semayang, kita buat ibadat. Ingat Allah melihat kita. Kalau kita tak dapat melihat Allah, dan memang kita tak dapat melihat Allah, tak ada siapa yang dapat melihat Allah manusia ni. Tapi kalau iman dia kuat, dia seolah-olahnya dia melihat Allah, seolah-olah melihat Allah, tapi bukan dalam gambar rupa apa sebab, tak ada. Melihat kebesaran Allah. Begitu, dia melihat kebesaran Allah. Kalau tak sampai peringkat tu, ingatlah Allah melihat kita. Itu wajib. Mudah sangat kita nak buat sebagai rumusan. Allah melihat kita. Boleh tera tu pun pada dah iman kita yang biasa, awam biasa ni. Bila Allah melihat kita, kita tak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyalahi kehendak Allah Subhanahu Taala. Dan jika kita lakukan, kita sebagai manusia yang biasa, manusia awam, bukan kita maksum, cepat-cepat kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan dosa. Setiap manusia melakukan dosa. Sama ada dosa kecil, dosa besar, kita lakukan. Tak tahulah tuan-tuan dan puan, tak tahulah. Tapi setiap manusia umumnya boleh dikatakan tak ada siapa tersunyi daripada dosa. Tak kecil ataupun besar. Sama ada kecil ataupun besar. Kalau tak ada yang besar, yang kecil. Atau dua-dua sekali. Al-insan la yakhlu al-qada' wa nisyan. Itu ada juga. Manusia tak sunyi daripada melakukan khata'. Al-insan la yakhlu, tak sunyi daripada al-khata' wa nisyan. Melakukan salah dan lupa. Kullu ibni Adam khata'un. Setiap Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa, dia bertaubat kepada Allah. Semua kita kata hadis ini hadis. Maknanya Rasul tahu manusia ini tak sunyi daripada kesalahan. Tapi kembalilah. Sebab tu Allah dalam Quran sebut tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallah. Adapun nasyid kata tubna ilallah, tubna ilallah. Kami bertaubat ya Allah. Kami bertaubat ya Allah. Wadadimna ya Allah. Wadadimna ya Allah. Wadadimna ya Allah. Waraja'na ya Allah. Kami nak kembali kepadamu ya Allah. Waraja'na ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Ada. Tubna ilallah. Wadadimna ilallah. Wadadimna ya Allah. Waraja'na ya Allah. Kami nak kembali kepadamu ya Allah. Sebab tu kita perlu istighfar. Setiap hari kita istighfar. Nabi sendiri pun dia istighfar 100 kali, 70 ada kata 100. Itu Nabi yang maksum. Dia tak ada dosa, tapi dia istighfar kepada Allah. Apatah kita lagi yang manusia yang bukan maksum. Keadaan kita hidup masyarakat hari ini, keadaan ilmu kita, tak kira lah, semua termasuk diri saya. Lebih-lebih lagi lah kita istighfar. Kita tak terlepas. Tak terlepas. Jangan tengok segi zahir. Kita nilai masing-masing. Jangan tengok segi pakaian, serban. Jangan tengok segi itu. Kita lihat hati. Itu masing-masing cek lah hati. Pakaian serban tu pun penting juga. Untuk apa? Itu sebagai pakaian dia. Kadang-kadang songkok ni pun penting juga ni pakaian ni. Songkok. Tak pakai pun tak apa. Tapi pakai pun kadang-kadang dia boleh membantu. Kalau kita pergi pakai songkok ni, tak mana dia bantu kita. Kalau kita pergi ke pekan tu, pakai songkok ni nak pergi tempat yang tak elok, kita malu juga. Aku pakai songkok. Nak lalu kut panggung wayang tak ish. Tak, dia malu tak songkok tu ya. Kalau nak pergi juga, dia lipat kepres lebay tu, dia bolang pakit lah. Dia tak pergi tempat apa nama panggung wayang tu dengan songkok. Dia lipat bolang pakit, dia pergi tak apa.
Sebab dia malu tu sebab dah songkok ni. Sebab tu kadang-kadang songkok ni pun dia boleh menghalang kita daripada melakukan sesuatu yang tak baik. Tengok orang duk main judi, ada satu kumpulan duk main judi, belaga ayam, dia pakai songkok duk pergi. Pakai songkok putih lah tu. Pelik orang tengok. Jadi kita pun rasa malu nak pergi pakai songkok. Lain kali nak pergi juga lipat boleh pakai. Songkok ni dia menghalang kita dari melakukan dosa-dosa ni. Dia boleh menghalang. Sebab tu songkok tu bagus juga lah pakai. Bukan, tapi dia bukanlah wajib. Tapi jangan pula sangka kalau tak pakai songkok, orang tak pakai songkok tu tak baik dah. Tak seperti pada songkok. Hak tak pakai songkok tu bukan baik pada pakai songkok pun ada. Hari ni orang yang minta sedekah tu pun pakai songkok. Padahal dalam Islam, minta sedekah ni Allah tak galakkan kalau dia mampu bekerja. Tapi dia pakai songkok lah. Dia mengaji lagi lah Quran apa semua. Kadang-kadang nak minta sedekah. Dia bernasyid lagi lah. Padahal dia mampu bekerja. Jangan kita pandang atas songkok tu. Ada orang yang tak pakai songkok. Sebab benda sunat ni terpulang. Benda yang bukan kata sunat ni mana tak juga saya kata pakai songkok ni sunat. Saya tak jumpa lagi lah kata hukum pakai songkok ni sunat tak. Pakai. Boleh pakai. Dia kita dengan songkok ni kita ibarat kita pakaian kita ni Nabi dulu dia pakai. Pakaian walaupun mungkin bukan macam kita pakai songkok ni lah. Bentuk dia mungkin tak semacam tapi boleh pakai. Tak pakai pun tak apa. Tapi yang penting nutup aurat. Yang penting ni tutup aurat. Tak, songkok tadi bukan kerana songkok ni lah nak melambangkan keimanan. Tak. Songkok ni benda sunat. Benda yang dibolehkan pakai. Harus pakai. Digalakkan kita pakai. Tapi segi tutup aurat, ni wajib. Tutup aurat wajib. Tak boleh kata sunat ke, tak boleh kata ni kata apa tak boleh kita kata ikut sukalah, nak tutup ke tak tutup ke, pulang pada aku, ni tak boleh. Songkok tak apa, tak pakai pun tak apa. Tapi tutup aurat wajib. Tak boleh kata ikut aku tak pakai pun tak apa, buka aurat pun tak apa aku. Tak, ini tak. Ini tak nak tolak ansur. Dalam Islam tetap dosa. Tak songkok tadi tak berdosa, tak pakai pun tak berdosa. Bahkan dia sebayar tak pakai songkok pun tak apa. Tapi cuma jaga rambut. Jangan takut menutupi dahi. Tutup dahi ketika sujud, tak sah. Sebab tu bila ada songkok, dia boleh menutup rambut kita yang panjang tu. Ini antara lah, saya campur-campur lah ni. Yang mana saya silap, saya minta maaf. Mudah-mudahan lah, sekadar inilah dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Dan Allah, apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat dari diri saya dan ahli keluarga saya. Dan memberi kebaikan. Jika ada pahala daripada apa yang saya sampaikan ini, berilah pahala itu kepada ayahanda saya yang meninggal, nenek saya, tok wan saya, dan ibu saya masih hidup, dan ahli keluarga saya, dan sahabat anda yang meninggal. Sampaikanlah pahala-pahala itu kepada mereka semua, ya Allah. Tambahkanlah ilmu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang disampaikan ini, ya Allah, mudah-mudahan ikhlas, hendakkan ikhlasan, ya Allah. Apa yang disampaikan ini adalah, jadikanlah, tanamkanlah sifat ikhlas dalam diri kami ini, ya Allah. Kami menyahut suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Kami menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulmu, sampaikanlah daripada Nabi kami yang Rasulmu walaupun satu ayat. Sebagai menyahutnya, mana kami membaca kitab hadis-hadisnya, kami membaca kitabnya Al-Quranul Karim. Karena perintahmu dalam Quran
suruh membaca Al-Quran, meminta membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu menjadi panduan untuk kami. Maka terimalah amalan kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, tambahkanlah iman kami ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah, dan ketika mana ajal kami nanti ya Allah sampai, Engkau ambillah nyawa kami dengan mudah ya Allah. Engkau ambillah nyawa kami ya Allah dengan mudah ya Allah. Janganlah Engkau ambil nyawa kami dengan payah ya Allah. Dan berilah kedudukan kami ya Allah di tempat yang baik di akhirat nanti ya Allah. Duduklah kami di dalam kubur nanti ya Allah, dalam keadaan kami ditidurkan seperti mana tidurnya pengantin ya Allah. Keluarkanlah kubur kami ya Allah. Janganlah Engkau azab kami dalam kubur ya Allah. Kami takut ya Allah, amal kami sedikit ya Allah, dosa kami banyak ya Allah. Kami menzalimi diri kami ya Allah. Kami mengaku kami menzalimi diri kami ya Allah. Kami nak membaiki akhlak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Kami tahu ya Allah, setiap masa berlalu, setiap saat berlalu, umur kami juga ikut berlalu ya Allah. Saat untuk menemui ajal kami semakin dekat ya Allah. Tapi kami tidak mengetahuinya ya Allah. Tapi semakin dekat ya Allah dengan umur kami ya Allah. Maka ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Perbaikilah hati kami ya Allah. Perbaikilah hati kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Kami mengharapkan terimalah taubat kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Dan dalam kehidupan ini kami murahkan rezeki kami ya Allah. Berilah kesihatan pada kami ya Allah. Berilah kesihatan pada kami ya Allah. Berilah kesihatan pada kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Da'wahum bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.